tolok skru micrometer ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai micrometer screw gauge ini ialah awak kena tahu dia ada dua skala. Okey, ini adalah skala utama. Okey, ini adalah skala utama. Okey, ini adalah skala vernier. Ini adalah skala vernier. Okey, skala utama ni kalau awak tengok sini 5. Okey, awak tengok kat sini 5 ya. Kalau 5, kat sini akan jadi 4 lah. Betul tak? 4, jadi kat sini akan jadi 1. Jadi 1, yang ini akan jadi 0.5. Yang ni awak kena tahu untuk skala utama dia. Okey, macam mana nak baca kalau awak tengok kat sini? Okey, awak tengok benda yang apa yang awak nampak kat sini. Okey. Okey, awak tengok yang belah sini. Yang belah ni. Okey, yang ini yang awak nampak ini. Jadi bacaannya tadi adalah kalau 5, sini 5, 6, 6.5. Jadi skala utamanya adalah 6.5. Okey, 6.5. Sebab awak nampak kat sini 6.5. Kemudian untuk skala vernier pula, macam mana awak nak baca? Awak tengok yang segaris. Nampak ni, yang ini nombor ni, yang ni dia segaris. Jadi kalau sini 15, 16, 17, yang ini adalah 18. Okey, untuk skala vernier kat sini 18. Jadi 18 ni awak darab dengan 0.01. Sebab apa darab dengan 0.01? Sebab okey, satu senggatan ini adalah 0.01. 0.01 mm. Jadi awak akan dapat 0.18. Unit ni sini milimeter, sini milimeter. Okey. Sekarang ni kita belum kira lagi dia punya ralat ataupun zero error dia. Okey, ralat sifar. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, maka awak dah dapat kat sini. Jadi bacaan kat sini, bacaan dia skala utama awak dapat tadi berapa? 6.5 milimeter, ingat ya. Kemudian untuk skala vernier adalah 0.18 milimeter. Jadi awak tambah je lah. Jadi kat sini awak dapat 6.68 milimeter. Okey, bacaan yang awak dapat 6.68 milimeter ini tidak mengambil kira ralat sifar. Jadi untuk ralat sifar ini, semua ralat ini awak kena tolak. Jadi kat sini awak tengok jadi bacaan sebenar jadi 6.68. Okey, awak tolak dengan ralat tadi. Ralat tadi sama ada dia positif kan? Kalau positif, awak tulis positif. 0.02. Jadi kalau awak tengok kat sini, negatif dengan positif, bila awak belajar dalam matematik, dia akan dapat negatif, kan? Jadi awak akan dapat bacaan sebenarnya adalah 6.66 milimeter. Okey, boleh faham? Jelas? Kalau jelas, tolong tulis komen pada jelas pada ruang chat tu. Okey, boleh ya? Okey. Sebab apa kita kena tulis positif ini? Sebab in case kalau lah soalan ini cikgu modify, cikgu kata okey, cikgu nak buat contoh jika ralat sifar tolok skru micrometer, cikgu buat negatif. Dia mungkin lah contoh soalan lain dia buat negatif 0.02 contoh. Okey, sekarang ralat sifarnya negatif. Jadi bila buat negatif ialah bila awak tukar kat sini, okey, negatif dengan negatif ini dia akan jadi tambah. Dia akan jadi dapat sini 6.68, akan tolak akan jadi tambah. Jadi akan dapat 6.70. Ini kalau soalan tu, kalau kita ubah suai dia punya ralat, jenis ralatnya, iaitu kita ambil ralat sifar. Tapi kalau soalan tu negatif lah. Sebab itu untuk ralat awak kena letak sama ada dia positif ataupun dia negatif. Okey, bagus. Okey, soalan berikutnya.
Okey, Raja 2 menunjukkan graf halaju melawan masa bagi pergerakan suatu objek. Okey, berapakah soalannya, berapakah sasaran objek itu? Di mana kalau awak tengok kat sini, sini adalah halaju. Okey, ini adalah halaju. Paksi Y-nya adalah halaju. Paksi X ni adalah masa. Jadi nak dapat sasaran, awak mesti cari dia punya luas di bawah graf. Okey, mana graf? Ini graf lah ni. Ini graf. Inilah dia punya luas di bawah graf. Ni. Okey. Jadi kalau awak tengok ni, macam kalau awak rasa macam benda tu susah, jadi benda ni awak bahagi dua lah supaya awak boleh tahu. Awak bagi dua. Contohnya awak bagi kat dua sini. Jadi awak buat A, ni segitiga A, ini segitiga B. Awak buat dua kat sini. Jadi ini segitiga C, ini segitiga D. Supaya kita tahu. Perhatikan segitiga ni untuk C dan D ni dia mesti dapat negatif. Okey, cikgu bagi contoh satu untuk A. Jadi kalau untuk A ni, luas segitiga macam matematik. Jadi luas A, okey, 1/2. Tapak dia berapa? Tapaknya kalau 20, kita ambil yang tengah-tengah, jadi 10. Ketinggiannya adalah 20. Jadi sini awak akan dapat 100 meter. Okey, itu luas A saja. Okey, luas B pun sama. Okey, luas B pun sama. Buat cara tadi. 1/2. Luas tapak 20 tolak 10, 10. Ketinggian 20. Jadi kat sini awak akan dapat 100. 100. Okey, itu luas A dengan luas B. Ini B ya. Okey, cikgu contoh bagi contoh lagi satu lah, luas C. Okey, macam mana awak nak dapat luas C? Okey, luas C pun sama. Cumanya berhati-hati, 1/2 tapak berapa? Tapak 20, 30 kita ambil tengah-tengah 5 lah. Kan? Sebab dia akan jadi 25. Jadi ketinggiannya sudah menjadi negatif. Sebab apa? Nampak tengok kat sini. Nampak dia ke bawah ni negatif. Jadi negatif 10. Jadi dekat luas D ni akan jadi negatif 25. Okey, negatif 25 meter. Okey, jadi kalau untuk luas D pun sama jugalah. Luas D pun awak akan dapat negatif 25 meter. Okey, sekarang ni awak tambahlah semua luas A tambah luas B tambah dengan luas C. Maka kalau awak tengok kat sini, okey, pada balik jadi kita dapat sasaran luas A tambah B tambah C tambah dengan D. Jadi awak akan dapat 100 tambah 100 tambah, jadi awak akan dapat negatif 25 tambah negatif 25. Jadi awak akan dapat berapa semua? Awak akan dapat 150 meter. Okey, jelas? Kalau jelas, tulis komen, chat komen sikit boleh ruang chat tu. Jadi itulah sasaran. Okey, bagus. Jadi awak dengar kelas cikgu, insya-Allah lah. Kita doakan semua orang dapat A+. Okey, kita doakan. Mudah-mudahan. Amin. Okey, antara nombor 5. Antara berikut yang mana kan menunjukkan kesan inisial. Jadi awak tengok kat sini, kalau awak tengok kes yang A ni, asalnya macam mana? Asalnya sebelum dia jatuh, ini lantai lah. Ini macam meja ke lantai ke, tak kisahlah kan. Okey, contoh ini lantai. Okey, ini lantai. Dah balik. Okey, sebelum ni dia bergerak kat sini.
Okay, dia bergerak kat sini. Dua-dua ni bergerak lah dengan dia punya kepala tukul dia. Jadi dia bergerak. Bila bergerak sampai sini, sampai ke lantai ni, apa akan jadi? Benda ni, pemegang ni akan stop. Tetapi sebabkan ini berat, inertia, jadi dia akan terus bergerak ke bawah. Jadi bila bergerak ke bawah, sebab itu dia boleh masuk ke dalam. Ini adalah konsep inertia. Boleh jelas? Kalau jelas, tulis komen pada ruang chat itu. Okey. Ini adalah inertia. Kita nak masuk kepala tukul ni pada pemegang dia. Sebab itu bila awak stop sini, tapi tukul ni akan terus bergerak ke bawah. Sebab itu dia akan, sebab kita nak masuk kepala tukul ke bawah. Okey. Yang B itu konsep apa? Yang B itu adalah konsep daya impas. Okey. Nombor 6. Rajah 3 menunjukkan seorang pemain bola sepak menggerakkan kepalanya ke belakang untuk memberhentikan bola yang menuju ke arahnya. Jadi kalau awak tengok kat sini, asalnya kepala bola tu sampai. Ni katakan ini orang kepala kat sini. Jadi dia cuba tunduk ke belakang supaya dari masa tindak balas kat sini ataupun T dekat sini bertambah. Dan awak kena tahu apakah formula ataupun definisi daya impas. Daya impas ialah daya impas pada ini. Daya impas ialah kadar. Kadar ni dalam formula awak bagi masa itu kadar perubahan momentum. Perubahan momentum apa? MV tolak dengan MU. Ini adalah perubahan momentum. MV tolak MU bagi. Jadi apa kan jadi kalau awak tengok dia tolak ke belakang. Bila tolak ke belakang, masa tindak balas itu bertambah. Dan awak tahu hubungan antara masa dengan daya impas ini adalah berkadar songsang. Jadi bila T bertambah, daya impas itu berkurang. Ada tak jawapannya? Jadi jawapannya adalah mengurangkan daya impas. Cikgu, kenapa jawapan A ni tak betul, cikgu? Apa impas? Impas ialah perubahan momentum. Dia tidak melibatkan masa. Jadi perubahan momentum ialah MV tolak dengan MU. Ini adalah perubahan momentum. V itu adalah laju air, U itu adalah laju awan. Jadi kalau awak tengok dia ke belakang itu melibatkan masa. Jadi jawapannya yang tepat adalah untuk mengurangkan daya impas. Daya impas ini adalah daya ketika yang melibatkan pelanggaran ataupun masa yang diambil itu sangat pendek ataupun singkat. Jelas? Tulis komen pada ruang chat kalau awak jelas ataupun tidak. Seterusnya kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ini apa? Rajah 4 menunjukkan seorang budak lelaki menolak datuknya yang duduk di atas kerusi roda dengan menggunakan daya. Awak bila jumpa perkataan ini, yang pertama ialah awak mesti mengeluarkan dia punya maklumat. Maklumat kat sini, ini adalah F. Awak tahu ini adalah F. Awak tahu supaya awak tahu formula apa yang awak nak guna ni. Ini F. Kemudian ini adalah dengan jisim. Jadi kat sini adalah M. Kita dah tahu ada F, kemudian ada M. Soalan ni cakap apa? Cari pecutan kerusi roda tersebut. Jadi sebenarnya kalau awak rasa benda ni tak tahu, jadi kalau ni apa simbol tu? A. Jadi kat sini ada 3. Ada F, kemudian ada M,
Kemudian ada A. Oh, kalau tak rasa tahu, awak tengok muka surat yang kedua. Surat yang kedua tu ada formula dia. Jadi formulanya adalah berkaitan dengan formulanya adalah F sama dengan NA. Jadi okey, boleh faham? Jadi F dekat sini berapa? F dekat sini adalah 44. M tadi 62. Sekarang ni kita nak cari nilai A. Jadi A adalah 44 bahagi dengan 62, maka awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 0.71. Ingat, dalam fizik ini dia mesti ada unit. Jadi 0.71 meter per second per second. Okey, jelas? Kalau jelas, tolong komen pada ruang chat tu. Tolong cikgu boleh pergi soalan berikutnya. Jadi jawapannya apa? 0.71 sampai 71 adalah B. Okey, jelas tak ni? Okey. Jangan cakap fisik dia susah ya. Yang susah tu sebenarnya kita kurang buat latihan. Kita yang rasa fisik tu susah, banyakkan buat latihan kertas satu. Sebab kertas satu ni kita nampak dia punya pattern tu, sebab ada jawapan, jadi kita nampak lah kita ada satu guideline kat situ. Okey. Kita tengok soalan nombor 8. Okey, ini kalau awak tengok, Raja 5 menunjukkan seorang atlet membengkokkan kaki semasa mendarat. Jadi sebenarnya apa tujuan kita nak bengkokkan kaki ini? Sebenarnya tujuan kita untuk membengkokkan kaki ini, kita nak masa yang diambil ataupun masa mendarat itu bertambah. Berbanding dengan awak tak bengkok kaki, awak jatuh kat sini, awak landing dekat sini, jadi kat sini T-nya pendek ataupun T tu rendah. Okey, jadi awak kena bengkok supaya masa tu bertambah. Okey, jadi soalannya ialah, mengapakah atlet itu membengkokkan kakinya ketika mendarat? Kalau awak tengok kat sini, mendarat. Jadi kalau awak tengok, untuk memanjangkan masa jatuh ke tanah, B untuk memendekkan menua. Ini salah. Okey, automatically awak salah. Untuk memanjangkan masa hentaman kaki dengan tanah. Okey, kalau awak tahu, ini melibatkan apa? Ini adalah sebenarnya melibatkan daya impuls. Okey, apa formula daya impuls? Formula daya impuls adalah F impuls. F ni simbol untuk daya ya. Adalah MB minus dengan MU dibuat by T. Jadi kat sini awak tengok T ni bertambah. Bila T bertambah, daya impuls berkurang. Cikgu, mengapa kita nak daya impuls tu berkurang? Kita nak daya impuls tu berkurang supaya kecederaan, kita nak elakkan kecederaan. Jadi kecederaan tu kita boleh elakkan lah, sebab daya impuls ni kalau tinggi akan mencederakan orang tu. Sebab itu kita pastikan daya impuls itu berkurang dengan cara kita tambahkan masa hentaman. Okey, soalan nombor 9. Okey, ini soalan yang straight, direct dia, awak boleh tengok. Raja 6 menunjukkan sebuah roket air ketika dilancarkan. Awak tengok kat sini, air ni dia pergi kat sini. Kemudian roket tu dia pergi kat sana. Jadi nanti kat sini situasi ini dijelaskan dengan menggunakan, boleh jelaskan dengan konsep inisial salah. Okey, ini pun salah. Keseimbangan salah. Prinsip keabadian tenaga pun salah. Okey, ini momentum. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, kalau cikgu tambahlah soalan ni, apa prinsip keabadian momentum? Dia kata momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini umum ya, cikgu buat umum. Cikgu ajar advance sikit pada awak, supaya awak nanti kalau jumpa soalan kiraan ni awak faham. Okey, jadi sebelum awak buat M1 U1 tambah dengan M2 U2, ini sebelum. Selepas M1 V1 tambah M2 V2. Jadi kalau awak tengok kat sini, sebelum ni, okey, sama ada air ni,
air ataupun roket ini kedua-duanya tak bergerak. Betul kan? Tak bergerak. Mana ada bergerak sebelum dilancarkan. Jadi M1 darat kata lain, M1 ni kita ambil roket, nombor 2 ni kita ambil air. Jadi M1 darat dengan kosong. Darat dengan kosong. Sebab roket mana ada? Sebelum dia lepas. Jadi M2 ni kita ambil roket air, M2 darat dengan kosong. Okey, kemudian pula kat sini akan jadi M1 V1 tambah M2 V2. Jadi untuk explosion awak dapat kosong sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Ini adalah formula untuk keabadian tenaga yang melibatkan letupan. Okey, boleh ya? Boleh. M1 kosong sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey, jelas? Cumanya soalan ni dia tak tanyalah kiraan, cuma cikgu Edvan nak ajar awak. Jelas ke tak? Komen sikit pada ruang chat. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya adalah soalan di mana ni? Okey. Raja 7 menunjukkan seorang angkasawan dengan jisim 60 kg yang telah melakukan perjalanan dari bumi ke bulan. Okey. Perbandingan manakah yang betul? Okey, awak tengok apa itu jisim ataupun mass jisim ini adalah kuantiti jirim. Okey, apa maksud kuantiti jirim? Kuantiti jirim. Jadi kalau awak tengok masuk kat sini, badan awak ini, ni badan awak ni, ni badan angkasawan lah. Kalau awak jadi angkasawan, ni dalam ni ada partikel. Jadi awak rasa badan awak ni sama ada di bumi ataupun di bulan, kuantiti jirimnya sama tak? Sama lah, sebab dia ada bilangan molekul. Kuantiti, kita bahasa mudahkan dia adalah bilangan molekul yang dalam badan awak itu. Jadi jisimnya sama, tak berubah. Tak tahulah kalau awak sampai sana, awak rasa awak patah kaki ke ataupun awak terpotong kaki, itu jisim awak berkurang. Okey. Weight, berat. Apa formula weight? Weight adalah W sama dengan mg. G ini apa? G ini adalah pecutan graviti. Di mana pecutan graviti di bulan adalah 1/6 di bumi. Di bumi adalah 1/6. Kita anggap pecutan graviti di bumi adalah 1/6. Kita anggaplah pecutan di bumi memang 10. Jadi kalau awak tengok kat sini, sebab itulah kalau di bulan awak akan dapat formula beratnya akan dapat W sama dengan M darat dengan, okey, cikgu padam balik Jadi kalau G di bumi ni, okey, ini di bulan, kita ambil bulan. Ini di bulan, jadi W sama dengan M sama. G tu awak kena ambil 1/6. Sebab itu awak terakur. Sebab you punya daya graviti berkurang, jadi 1/6 darat dengan 10. Jadi jawapannya apa? Jadi jawapannya adalah B. Jadi berat semakin berkurang, jisim adalah sama. Sebab jisim adalah kuantiti jirim ataupun bilangan molekul itu. Okey, jelas? Okey. Soalan nombor 11. Okey, tindakan yang manakah boleh memaksimumkan kecekapan peranti? Apa formula untuk kecekapan? Kecekapan ialah kuasa P ni kuasa, simbol output, bahagi dengan kuasa input darab dengan 100%. Jadi kecekapan yang paling bagus adalah 100%. Tak boleh, sebab kalau awak tahu dia sama, ini adalah kecekapan yang
paling bagus adalah 100%. Jadi awak akan dapat jawapannya adalah untuk meningkatkan kuasa output. Jadi kecakapan kat sini kalau awak dapat, sebab kita nak ni cakapan untuk output ataupun kuasa untuk output ini bertambah. Ni P ni power, kuasa. Okey, boleh kita tengok soalan nombor 12. Nombor 12 ni kalau awak baca, awak tengok macam susah cikgu. Tak apa, pelan-pelan cikgu akan ajar awak. Okey. Rajah 8 menunjukkan 4 daya FA, ada FA, ada FB, ada FC, ada FD yang bertindak ke atas suatu objek. Sekarang ini okey, cikgu akan tunjuk satu. Kita tengok kat sini. Benda ini awak kena guna saw cah tua. Saw cah tua. Benda ni awak pernah tahu. Saw cah tua ni mesti ada dalam konsep trigonometri. Saw cah tua. Okey, kita tengok satu. Kita ambil nombor, tengok soalan dia. Dia kata yang A tu, dia kata apa? Komponen mengufuk FA ialah 5 Newton. Sekarang ni kita nak tengok yang mana betul. Okey, mengufuk. Kita tengok FA, kita buat FA. Okey, kita buat FA. Jadi mengufuk yang ni. Ini mengufuk. Yang cikgu guna pensel ni, ini adalah mengufuk. Okey, ini adalah mengufuk. Jadi kat sini dia nak mengufuk. Jadi kat sini kita buat F A ni, kita buat A. Padam balik Okey. Okey, F A mengufuk pada paksi X. So kalau awak tengok kat sini, yang ini okey. Yang ini sudut. Jadi kat sini F A X ni dekat yang bintang merah ini akan jadi adjacent. Jadi kita ada saw cah tua. Jadi kat sini yang mana ada, yang ini adalah hypotenuse. Yang ini adalah hypo H. Sekarang ni kita ada hypotenuse dan kita ada A. Dari sini kita kena pakai cah. Sebab apa? Sebab kat sini kita ada adjacent A, kemudian kita ada hypotenuse. Kenapa kita tak pakai saw? Sebab saw ni dia adalah SO. O ni opposite. Kita tak nak opposite, kita nak adjacent. Sebab dia nak mengufuk kat sini. Jadi kat sini kita pakai cah. Okey. Kita pakai cah. Jadi cos cah tu cos lah. Cos berapa? Cos 30. Okey, adjacent A. A tu adjacent. Jadi adjacent tu memang kita nak cari F dia. F A X. X tu pada mengufuk. Kemudian dia punya hypotenuse adalah 10. Jadi awak dapat kat sini F A X dia adalah 10 cos 30. Berapa jawapannya? Awak tekan calculator, awak akan dapat 129.9 Newton. 9 Newton. Okey, boleh faham? Jelas tak ni? Untuk mengufuk F A X. Nanti yang lain tu nanti awak cuba buat di rumah. Cikgu tunjuk satu saja. Okey, jadi awak dapat F A X tu adalah 129.9 Newton. Okey, jelas? Okey. Kalau jelas, awak tulis chat sikit. Awak komen pada ruang chat. Okey, ini untuk F A X saja. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, jawapannya, nak jawapan yang betul kan? Kat sini salah lah. Kat sini dia dapat 5 Newton, kita dapat tadi 129. Sebab itu jawapannya adalah salah. Okey, kita tengok jawapan yang betul. Kena buat satu-satu lah. Daripada jawapan tu baru kita tahu. Okey, cukup pandang balik. Tak apa, yang kurang jelas nanti cikgu buat link YouTube. Jangan lupa subscribe cikgu punya channel. Tengok balik. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan C. Jawapan C tu apa? Okey, dia kata komponen mengufuk FC ialah 0 Newton. Dia kata yang ni. Kita cuba buat. Dapat tak? Untuk FC tu. Okey. Okey, mana FC? Ini FC. Mengufuk dekat mana? Ini mengufuk dia.
Ni mengufuk. Kita buat FCX lah. Kita tahu sebab X tu nak dia mengufuk. Okey, kemudian ini sudut dia. Okey, ini sudut. Bila sudut FCX ini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi adjacent A lah, adjacent A. Kemudian dekat sini, FC kat sini, yang ini dia akan jadi hypotenuse. Sekarang ni kita ada A, kita ada H dan kita ada A. Jadi kat sini kita kena pakai apa? Sama ada saw, Syah, senaraikan dia, tuah. Sekarang ni kita ada adjacent dan kita ada hypotenuse. Sekarang kita pakai Syah lah, sebab ada dua. Jadi awak tulis balik. Jadi cos berapa? Cos 90. Adjacent, adjacent ni yang awak nak cari ni lah, FCX. Okay, hypotenuse tu yang 5. Bila awak tekan calculator kat sini, FCX akan dapat 5 cos 90. Cos 90 ini berapa? Cos 90 ni kosong cikgu rasa. Jadi 5 darab dengan kosong akan dapat kosong. Itu jawapannya adalah kosong Newton. Tadi ada jawapan kosong Newton. Adalah kosong. Okey, jelas? Jadi jawapannya adalah C. Okey, jelas? Komen pada ruang chat. Okey. Jangan cakap fizik tu susah sebab kita buat latihan boleh, insyaAllah boleh buat. Boleh buat pelan-pelan. Okey, tak apa. Jadi kalau soalan-soalan kan, ini soalan-soalan hebat, awak boleh buat pelan-pelan. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okay, yang lain B dan D tu nanti awak buat sendiri di rumah. Okey. Nombor 13. Rajah manakah yang menunjukkan kaedah yang meningkatkan tekanan? Jadi kalau awak tahu tekanan ini, dia punya simbolnya adalah, dia punya formulanya adalah P sama dengan F dengan A. Di mana kalau awak nak tinggikan pressure dia kat sini, area dekat sini awak kena rendah. Jadi di sini awak ada ada kemahiran dan menggunakan formula itu. Jadi kalau awak tengok sini, kat sini area tentu kat sini kecil. Kat sini kecil. Bila kecil, apa akan jadi pada pressure? Pressure akan bertambah. Jadi jawapannya adalah B. Okay. Mesti ada kemahiran menggunakan formula. Kalau area kat sini kecil, pressure dekat sini adalah tambah. Ini adalah hubungan berkadar songsang. Okay. Okay,